ajma'in. Wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Baik. Hari ini pagi ni kita baca kitab Zadul Muta'allim. Surat yang ke-43. Salasa wa arba'un. Dalam tajuk bersuci. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bersuci, hadas pada lughah, barang yang datang atau yang berlaku. Pada syarak, barang yang menegah akan sah semayang. Baik. Jadi pertama sekali dicerita tentang bersuci. Apa makna bersuci? Makna bersuci ialah membolehkan kita untuk mengerjakan ibadat. Bersuci dengan bersih tak sama. Kadang-kadang seseorang tu bersih tetapi tidak suci. Kadang-kadang seseorang tu suci tapi tidak bersih. Jadi bersih kotor ni dia melibatkan perkara zahiriah sahaja. Maknanya makna perkara zahiriah tu perkara yang nampak dek mata kasar. Maknanya perkara luaran. Adapun perkara suci ni ialah perkara dalaman, perkara yang tidak boleh nampak dengan mata kasar. Dia lebih kepada dengan hukum. Maka antara perkara-perkara yang termasuk di dalam perkara bersuci itu ialah hadas. Kaitannya itu, iaitu hadas. Apa pula hadas? Jadi disebut pada lughah. Lughah ni makna pada bahasa. Hadas tu sendiri, dari segi bahasa dia makna apa? Makna hadas dari segi lughah, barang yang datang atau berlaku. Sesuatu yang datang atau sesuatu yang berlaku. Itu maknanya dari segi bahasa. Adapun makna pada syarak, barang yang menegah akan sah semayang. Barang yang menegah akan sah semayang. Maknanya bila ada hadas, dia menegah, menghalang akan sah semayang tu. Sama ada hadas kecil atau hadas besar. Jadi yang kita nak fahamnya itu dengan makna syarak tu sendiri. Sebab dia berkait dengan hal ibadat kita. Kemudian apa benda yang menegah ni? Yang menegah itu antaranya ialah najis. Jadi dia cerita pula bab najis. Apa tu najis? Kenal najis. Ini kita faham najis tu taik je lah. Dia sebenarnya najis bukan taik je. Apa tu najis? Najis pada lughah barang yang dikeji dan
luati, diluati maknanya menyampah lah, meluat, macam tu. Barang yang dihinakan, itu makna najis. Barang yang dikeji, tidak disukai lah, keji. Dan diluati, menyampah barang dibenci. Mana ada orang suka najis? Ada suka najis, hobi kumpul najis. Mana ada kan? Tapi dengan kata babi ni dia makan najis dia. Sebab tu jangan jadi perangai babi. Baik, pada syarak. Makna najis pula pada syarak ni, pada kaedah agamanya. Pada lugah ni pada kaedah bahasa je. Pada syarak ni pada kaedah agama. Barang yang dikeji yang menegah akan sah sembahyang. Sama juga, dia adalah barang yang dikeji, tetapi bukan hanya sakat dikeji, tapi dialah menyebabkan sembahyang tu tertegah. Jadi terhalangnya sah sembahyang tu kerana najis. Jadi ceritanya sini bukan ke wuduk tu, tapi ceritanya nak sembahyang. Kaedah fiqh, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa perkara yang nak menyempurnakan kewajipan, maka perkara yang asalnya tak wajib jadi wajib. Sebab nak sempurnakan yang wajib tu. Yang wajib di sini sembahyang. Lepas tu kita tengok hukum. Apa hukum ambil uduk? Ambil uduk tu sendiri apa hukum dia? Sunat. Tak wajib. Sebab kalau makna wajib, tak ambil uduk berdosa. Mana ada orang tak ambil uduk berdosa? Sunat lah. Apa makna sunat? Boleh pahala. Siapa ambil uduk ada pahala. Walaupun duduk-duduk saja. Saja ambil uduk boleh pahala. Kan? Nak pergi pantai remeh ambil uduk dulu boleh pahala. Tapi bukan wajib. Tapi pergi pantai remeh tak ambil uduk pun tak ada masalah. Kan? Jadi uduk tu sunat. Tapi sebab nak sembahyang kena bersuci. Bersuci salah satunya mengangkat hadas kecil. Mengangkat hadas kecil itu dengan berwuduk. Maka untuk menyempurnakan sembahyang yang wajib itu, maka hukum asal wuduk itu sunat berubah menjadi wajib. Mengikut kaedah ni tadi, kaedah fiqh tadi, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Andai katalah nak ambil wuduk air pula tak ada, wajib cari air. Padahal hukum cari air pada mulanya asalnya al aslu fil asya'il ibahah. Setiap suatu perkara tu harus ambil, nak cari air tu harus je. Mana ada siapa suruh. Tapi sebab nak ambil wuduk tu jadi wajib, sebab nak sembahyang yang wajib, maka ambil wuduk yang wajib itu memerlukan air. Jadi mencari air jadi wajib. Mencari air jadi wajib. Sehingga kata ulama, kalau air tu orang jual wajib beli, sekira harganya berpatutan. Tapi kalau harga yang terlampau mahal, barulah mengikut kaedah sekira-kira tidak ada air, boleh tayamum. Tapi ceritanya maknanya nak mengatakan sini kewajipan tu. Jadi salah satu perkara yang menjadi wajib ialah membersihkan najis. Kerana apa? Kerana najis itu menegah akan sah sembahyang. Ada asal bersih najis ni taklah sampai jadi wajib. Tak adalah lepas kita berak tarik tu keluar sikit tonyok. Takut dosa. Kan? Wajib ni. Tak. Biar dulu dah apa? 2 jam duduk dalam tandas penuh. Tarik tepek situ. Kan? Tak jadi wajib lagi suci. Bila nak jadi wajibnya? Nak sembahyang. Sebab apa? Sebab najis itu menegah akan sembahyang. Begitu juga contoh kita buat kerja di kandang lembu, kandang kambing sebagainya. Melomor tarik lembu, tarik kambing naik atas baju seluar. Dah wajib bersih tak baju seluar tu? Tak wajib lagi waktu tu. Sebab apa? Sebab bukan nak sembahyang. Jadi biar je waktu tu. Kan? Lepas tu bila nak mengerjakan sembahyang, barulah menjadi wajib membersihkan najis. Kerana najis itu menegah akan sah sembahyang. Itu biar faham keadaan hukum tu. Kemudian apa itu bersuci? Pada lugah, membersihkan daripada kekotoran. Dari segi lughahnya, dari segi bahasanya, bersuci itu bersihkan daripada kotor. Dari segi syarak, pada syarak menghilangkan ketegahan yang disebabkan oleh hadas dan najis. Makna bersuci dari segi syarak, hilangkan perkara yang menegah daripada sahnya sembahyang itu, iaitu seperti hadas dan juga najis. Menghilangkan hadas atau menghilangkan najis.
atau memperbuat sesuatu perbuatan yang mengharuskan sesuatu itu mengerjakan semayang, ataupun buatlah apa perkara yang menyebabkan semayang itu dibolehkan. Itu dipanggil bersuci. Menghilangkan hadas atau hilangkan najis. Bahagian-bahagian hadas. Bahagian-bahagian hadas itu dua. Pertama, hadas kecil, iaitu membatalkan wuduk. Kedua, hadas besar, iaitu yang mewajibkan mandi. Okey, bila tanya hadas ada berapa? Dua. Hadas yang pertama membatalkan wuduk, hadas yang kedua iaitu mewajibkan mandi. Maka disingkatkan jadilah hadas kecil dan hadas besar. Bahagian-bahagian najis. Najis pula. Bahagian-bahagian najis itu tiga. Pertama, najis mukhaffafah. Kedua, najis mutawassitah. Ketiga, najis mughallazah. Ini nama-nama dia. Lepas tu kita tengok macam mana jenis dia. Najis mukhaffafah ialah kita baca satu-satu biar kita clear betul-betul. Tengok najis mukhaffafah ialah kencing. Itu pertama dulu. Bukan berak tapi mesti kencing. Bukan darah tapi mesti kencing. Kenal air kencing tu macam mana? Air kencing berwarna kuning, baunya hanyir, bau hancing. Jadi yang pertama syarat mesti kencing. Yang kedua kanak-kanak. Orang dewasa tak boleh. Yang dikatakan mukhaffafah ni mesti kencing. Lepas tu kanak-kanak. Kanak-kanak mana? Lelaki, perempuan tak masuk. Tu syarat tiga pula. Jadi nak tahu ini nak bersih ni macam mana? Tengok dulu kedudukan najis tu siapa dia, ikut syarat. Kencing ke apa? Kencing. Tengok kanak-kanak ke orang besar? Ni bapak dia. Bapak dia bukan. Ni kanak-kanak. Okey, kanak-kanak apa? Kanak lelaki pula ke perempuan? Lelaki. Okey. Lepas tu ada syarat lagi. Yang belum sampai umurnya 2 tahun. Walaupun dipanggil kanak-kanak lelaki, tapi dah masuk pasti. Pasti bukan. Pasti 5-6 tahun. Ini dia kata belum sampai umurnya 2 tahun ikut kalender Islam. 2 tahun syarat. Belum sampai umurnya 2 tahun. Tak kira nyusu tak nyusu. Belum sampai umurnya 2 tahun. Itu syarat keempat. Jadi kalau umur dia dah 2 tahun sebulan, tak lagi mukhaffafah. Itu masuk najis lain. Boleh faham? Cek satu-satu. Yang tiada makan sesuatu yang lain daripada susu. Itu syarat kelima. Dan budak tu pula, mesti budak itu dia minum susu ibunya dengan cara mengenyangkan. Maksudnya susu ibu tu menjadi makanan utama pada dia. Susu yang dicampur gula atau tepung itu hukumnya seperti yang lain daripada susu. Adapun jenis susu bancuh, bukan susu ibu, tak termasuk dalam mukhaffafah. Jadi kalau budak tu walaupun dia kencing, budak lelaki, kanak-kanak belum sampai umur 2 tahun, tapi main susu botol, bila dia kencing, najis kencing dia bukan mukhaffafah tapi mutawassitah. Kena clear, kena faham. Nak jadi bapak, tengok bagian nikah kan main yes begitu. Nampak? Jagi dapat anak lah kencing tak erti. Ni rasa mughalazah rasa ni, kena sama ni. Tu umur sama. Ingat anak apa? Anak babi ke apa? Kan? Sampai tak erti bapak. Kan? Apa benda jahil. Bila nak kahwin tu ada hati nak tambah satu lagi. Kan? Biarlah mengaji. Kan? Biar mengaji. Ada pantun. Sorong papan tarik papan. Buah keranji dalam lori. Suruh makan, dia datang makan. Suruh mengaji, dia lari. Jenis bengong. Orang suruh mengaji tak nak. Kali sampai tak kerti apa. Yang lain daripada susu tak dikira. Tak kira lah minum air sirap ke apa ke. Dia mesti makanan utama. Bukan tak boleh. Habis tak boleh makan lain langsung Ustaz. Boleh. Tapi mesti utamanya susu. Sehingga makanan yang mengenyangkannya susu. Contoh makanan mengenyangkannya susu. Lepas tu adalah makan sikit-sikit Nestum, biskut gitu ada agak sikit. Tapi tu bukan mengenyangkan. Masih lagi mukhaffafah. Tapi kalau susu tu kadang-kadang je. Tapi Nestum tu yang menjadi kenyang. Tu bukan mukhaffafah. Boleh faham tak? Dia mesti macam tu syarat dia. Tu dia.
Itu najis mukhaffafah. Nanti kita bicara pula cara membersihkan ni. Ni nak kenal najis dulu. Ni kenal najis pun tak lagi. Kenal najis dulu. Najis mughalazah pula. Ialah anjing dan babi. Mughalazah najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Iaitu najis anjing dan babi dan keturunan daripada keduanya, atau salah satu daripada keduanya. Sama ada anjing ataupun babi ataupun keturunan daripada keduanya. Mana keturunan anjing? Sebab anjing ni ada banyak jenis. Ada bulldog, ada lagi anjing apa? Anjing jenis kudu keding tu. Tek-tek-tek lah ni tu. Ekor kecil tu. Kan? Itu tak kiralah apa saja yang bernama anjing-anjing. Ada bernama anjing-anjing. Dan babi. Keturunan babi, tak kira lah babi hutan ke asal babi, tapi kutu babi tak lah. Macam cerita Piramli tu, Allah batal wuduk ni kata. Kutu babi. Kutu babi kan babi. Dia nama je kutu babi. Dan keturunan daripada keduanya, atau salah satu daripada keduanya, ataupun maknanya maksud keturunan daripada duanya, anjing dan babi ni dia gini sekali. Sampai tak kenal, kata tak apalah, dapat babi pun jadi anjing. Anjing pergi sondor babi, dah keluar nama anak Anbi. Anbi tu haram juga. Bukan haram ni, najis. Najis mughalazah. Tak kira lah dia gabung, ataupun dia gabung dengan lain. Anjing tu lagi kandang lembu, lembu pun jadilah jadi anbu. Sama juga mughalazah. Tak kira siapa-siapa. Kan? Babi jumpa kambing jadi apa? Kambi. Kan? Kambing dengan babi, kambi. Kambi pun mughalazah tak. Maknanya bila ada je kena anjing atau babi, mughalazah terus. Salah satu atau kedua-duanya, tak kira lah. Ada Tok Guru Sidik Noh cerita di zaman masa dia mengaji dulu, ada seekor kambing ni perangai pelik. Dia bentuk kambing tapi dia menggonggong orang. Gitu. Patut kambing gitu. Ni gitu. Dia menganjing orang. Apa hal kambing menganjing? Nampak pelik. Pangai dia pula dia ganas, berlari sana berlari sini. Pangai macam anjing, rupa kambing. Siasat-siasat rupanya ada anjing kerjakan kambing. Ajar anjing tu. Jadilah kanjing. Jadi tanya Tok Guru dia, tak boleh kena ni. Kan? Itu kalau sentuh tu sama dengan najis mughalazah lah. Kan? Tu. Ada kadang-kadang boleh berlaku. Kalau Allah nak buat. Cuma benda masalah ni jarang-jarang berlaku. Jadi jadikan ilmu untuk itu supaya kita tahu nanti. Najis mutawasitah pula. Tu habis najis mughalazah. Najis mutawasitah. Iaitu najis yang lain daripada najis mukhaffafah dan mughalazah. Najis mukhaffafah najis yang ringan, najis mughalazah najis yang berat. Adapun mutawasit, tawasit tu artinya pertengahan. Najis yang duduk tengah-tengah. Jadi senang je pengertian najis mutawasitah, iaitu yang bukan mukhaffafah dan yang bukan mughalazah. Jadi mana-mana yang tak masuk dalam mukhaffafah dan mughalazah, itulah mutawasitah. Jadi senang. Kalau nak hafal banyak nak sebut, tahi cicak, tahi kambing semua habis tahi nak sebut. Kan? Jadi senangnya dia tak masuk mukhaffafah, tak masuk mughalazah, automatik mutawasitah. Tak kiralah apa nama najis sekalipun. Tahi apa sekalipun. Tu pengertian. Ulama ni memudahkan. Tu sonok ulama. Tiap-tiap yang cair yang memabukkan. Dan lagi antara ciri-ciri najis mutawasitah, sesuatu yang cair, tapi bukan cair aja, cair yang memabukkan. Cair yang memabukkan, iaitu arak. Dia sebenarnya haram arak tu bukan kerana atas alkohol tu, tapi atas cair yang memabukkan. Kerana ia memabukkan. Tapi ada juga yang kata, habis kalau saya minum arak tapi saya tak mabuk sebab saya minum sikit, adakah haram juga? Haram. Kerana ghalib kalau diminum banyak jadi mabuk, walaupun jadi kalau minum sikit pun tetap jadi haram. Dia begitu syarat dia. Syarat dia kalau kita ambil banyak mabuk tak? Mabuk. Jadi kalau ambil sikit walaupun tak mabuk tetap haram.
Dia kena kira macam tu. Hukum dia. Jangan boleh kita minum tak mabuk, tak apa, tak haram. Yang kata mabuk ni, yang kata haram ni mabuk. Mabukmu. Bangkai yang lain daripada mayat manusia. Manusia ni juga ada istilah dalam kitab disebut bangkai juga, bangkai manusia. Tapi bangkai manusia tak termasuk di dalam bangkai yang najis. Kan? Itu istilah bahasa lah, dia panggil bangkai. Kurang beradab lah, kan? Yang elok panggil jenazah. Dia begini, mengikut kalau dalam kitab-kitab lama, kalau mayat tu di atas lantai itu dipanggil mayat. Tapi kalau mayat tu sudah diangkat dan diletakkan di atas macam tilam ke ataupun alas benda ke kan, maknanya dihormati, itu dipanggil jenazah. Berdubah nama dia. Maknanya kalau orang cakap terlantar atas jalan raya, orang tak panggil jenazah, orang panggil mayat. Tapi bila dah diusung, diangkat, baru panggil jenazah. Itu kalau ikut kaedah bahasa lah. Dia begitu. Dalam kitab-kitab lama. Dan ikan juga tak jadi bangkai. Manusia mati, mayat manusia tak jadi bangkai. Ikan juga tak jadi bangkai, walaupun tak disembelih. Ada orang sembelih ikan, bengong. Bukan aku sembelih ikan. Tak payah sembelih ikan. Tu bijak terlebih nama dia. Dan belalang juga tak jadi bangkai. Mana belalang mati tak bangkai. Itu. Lagi darah, nanah, muntah, tahi, kencing. Ini semua senarai-senarai najis. Darah juga najis. Nanah najis, muntah pun najis. Muntah yang bawah daripada kerongkong. Kalau yang daripada luar mulut ni saja tak najis. Tapi bila keluar datangnya daripada dalam, daripada perut keluar, jadi najis. Tak payah kata muntah, alio pun najis yang daripada dalam. Lepas tu alio basi, tahu basi? Alio yang sampai buat jadi peta tu. Warna, kalau dalam kitab Idatul Sibyan dia sebut warna kekuning-kuningan. Itu najis. Kan? Kita tengok ulama sejadah tak dek semayang atas selimut lah. Padahal selimut tu ada peta dunia. Rusia ada, Amerika ada, semua ada atas tu. Kan? Peta lengkap ni. 5 tahun punya dulu. Memang basi sungguh ni, bukan sangat basi dah ni. Nampak? Pergi semayang atas tu tak boleh. Tu najis tu. Kena basuh dulu. Tu kena faham. Tak boleh. Sebab dia datang daripada dalam. Lagi tahik. Tapi yang ghalib dengan menamakan tahik yang najis lah. Bukan ghalib tahik yang bukan najis. Sebab ada kat orang sebut tahik mata. Dah najis tak? Tak najis lah tahik mata. Allah batal semayang. Apa? Tarik mata. Tarik mata tak batal semayang. Tarik telinga tak batal. Tarik hidung lagi tak batal. Jadi tarik hidung tak najis man. Boleh buat goreng tepung. Tapi ghalib orang tak makan lah. Dia begitu. Walaupun dia bukan najis, makan bengong kan? Tu nama. Kemudian kencing. Kencing semua tahu najis. Kemudian ada lagi beberapa lah. Dari sudut air kencing ni, dia ada sepupu sepapak dia. Iaitu air mazi. Tahu air mazi? Air mazi ialah air syahwat. Dia akan keluar sebelum keluar air mani. Warnanya jernih tetapi sedikit melekit. Sikit saja. Tak melekit sangat macam air mani. Air mani lebih melekit. Dia macam sikit-sikit. Warnanya jernih. Itu dipanggil air mazi. Air mazi najis. Ada pun air mani tak najis. Kita kena faham. Kan? Air mazi ni air syahwat. Apa syahwat? Bila dia terasa syahwat dia naik, selalunya air tu akan keluar. Syahwat ni tak kira lah. Kadang-kadang ada orang kuat sangat, bukan tengok perempuan naik syahwat, tengok tiang elektrik naik syahwat. Tengok kambing naik syahwat. Ada terkeluar air mazi. Kena bersihkan dulu. Tak boleh buat lebih kurang. Tak sah semayang. Kita cerita ni realiti supaya nak sahkan semayang kita. Bukan lucah apa ni semayang kita ni. Takut-takut mana tahu keluar. Kan? Kita kena check lah. Itu. Susu binatang. Susu binatang
yang tidak dimakan dagingnya melainkan susu manusia. Susu yang tak boleh kita makan jadi najis. Ada pun susu binatang yang boleh makan tak jadi najis. Lembu boleh makan tak? Boleh. Susu lembu boleh. Bewak boleh makan? Susu bewak tak boleh. Ada susu bewak. Contohlah kalau ada. Tak kira susu binatang-binatang lain. Susu kambing boleh. Susu babi. Ni susu sedap, susu ni berlemak babi ni. Tak boleh. Najis. Kena kenal juga, jangan tengok asam putih minum. Tak boleh. Dan susu manusia boleh. Susu manusia boleh. Baik. Bahagian anggota yang bercerai daripada barang yang hidup itu hukumnya seperti bangkai. Okey, bahagian anggota, kalau dalam kitab lain disebut satu juzuk daripada juzuk-juzuk binatang itu, maknanya tak kisahlah, contohnya bulu yang bercerai daripada barang yang hidup, binatang tu hidup, hukumnya seperti bangkai, jadi najis. Okey, jadi najis. Melainkan sudah disembelih. Kalau binatang yang boleh makan. Binatang yang tak boleh makan, contoh kucing, bulu dia tu najis, bulu kucing. Kalau bercerai, kalau duduk atas badan tak najis lagi. Mana duduk atas badan kita usap tak najis. Tapi bila tercabut tu najis. Dia tu. Sebab dia kata ni yang bercerai daripada badan. Binatang yang hidup. Kalau mati confirm najis dah sebab dia bangkai. Ini yang hidup. Cerita dia. Boleh kenal lah. Itu semualah yang dikategorikan sebagai najis. Dan semua najis-najis yang kita baca tadi tu najis apa? Mutawasitah. Ingat, najis yang tak masuk dalam mukhaffafah dan mughalazah automatik mutawasitah. Tak kira lah bulu ke apa ke yang tadilah kita sebut tadi. Bangkai semut apa semua macam kita bicara sebelum ni. Kemudian kelakuan menyuci daripada najis. Maksudnya kalau najis ni datang macam mana nak buat? Yang nak orang cakap mengangkat hadas tu, macam mana nak hilangkan najis ni? Okey, baik. Menghilangkan najis itu, yang pertama najis mukhaffafah. Memadai dengan menyucikan sesuatu daripada najis mukhaffafah itu dengan dipercikkan air. Ambil air, percik saja. Tapi dengan syarat yang meratai akannya, dengan tidak disyaratkan mengalir air. Contoh baby tadi tu bawah 2 tahun lelaki, air kencing, minum susu ibu, dia kencing bahagian sini. Jadi percik biar merata ke tempat dia. Jangan dia kencing banyak ni kita percik sini je, tak boleh. Perciklah biar rata. Tapi percik saja. Walaupun air tu tak ngalir, walaupun air tu tak banyak, tapi percik, sudah dikira menyuci. Menyucikan najis mukhaffafah. Kerana apa? Main percik gitu je. Tapi kata ulama, kalau kita rasa geli-geli, basuhlah. Tapi nak cerita ni hukum. Setakat percik pun sudah memadai. Sebab apa? Sebab kencing budak yang disebutkan tadi, baby ni tadi, kalau kita cium memang tak hancing. Tu. Tapi kalau baby perempuan bawah 2 tahun minum susu ibu, kencing, mutawasitah, bukan mukhaffafah. Jadi kena bersih cara mutawasitah. Dia tak masuk dalam mukhaffafah. Tu bagusnya lelaki ni nak kencing pun ni tak najis masa kecil. Perempuan kecil lagi najis dah. Apa dah. Setelah dihilangkan airnya. Tapi dengan syarat hilangkan dulu air tu. Maknanya maksud hilang air 3. Hilangkan warna, bau dan rasa. Pastikan warnanya itu hilang, baunya hilang. Tapi bau selalunya tak ada yang kencing je ni. Kalau sikit-sikit tu mungkin lah. Ataupun rasa, tapi rasa jangan gigi macam tu. Rasa tengok, tak ada dah ni. Ni dia rasa dengan lidah bukan macam tu. Jadi hilang air dulu, lepas tu baru percik itu. Settle. Senang, mudah. Najis mughalazah. Najis mughalazah lah. Bagi menyucikan sesuatu. Daripada najis mughalazah itu ialah apa tu? Ayat ni pecah.
Apa tu? Daripada najis mughalazah itu ialah, itu ialah lah tu. Ialah. Okey, panjang. Ialah dengan dibasuh 7 kali, sekali daripadanya dengan air nanah, iaitu air yang air tanah, iaitu air yang dicampur dengan tanah yang suci. Okey, 7 kali basuh, 6 kali air bersih, 1 air yang campur tanah. Tapi syarat tanah tu kena tanah suci. Ni tanah tepek tak kucing, boleh tanah ni. Tak boleh, tu tanah yang najis, tanah yang suci. Tapi mesti tanah, bukan pasir. Dulu pernah sekali anjing main kat sini. Entah anjing mana datang lah. Dia main, lepas tu dia duduk atasnya balkoni kita ni, dipanggil harim. Ni tepi masjid ni panggil harim, nama dia dalam kitab fiqh, dipanggil harim. Dia main kat bahagian harim masjid ni. Jadi masa tu kebetulan pun memang kami baru mengaji tentang masalah najis ni dengan Tok Guru. Allah uji kita dengan apa ilmu yang kita belajar. Lepas tu datang jumpa Tok Guru. Belajar dah, cuma takut-takut. Jadi tanya pendapat Tok Guru dulu. Kata kena sama, kena sertu lah. Kena basuh dengan air tanah. Ambil tanah mana Tok Guru? Tu kata kalau tanah belah sini takut campur dengan pasir. Entah ambil depan sana. Nu yang jalan nak kona ada titi sungai. Kan tanah dia betul-betul warna merah. Tu baru panggil tanah betul. Ambil tanah situ, buh dalam badi kacau. Banyak mana nak kena bubuh. Sekira-kira bila kita tengok air tu, kita panggil dia air tanah, kan? Tapi kalau buh jemput gini je, air tanah dah ni. Padahal warna cerah lagi, tak panggil air tanah. Ikut uruf orang kata. Jadi buh. Tapi jangan terlampau banyak sampai tanah lagi. Sampai nak gaul pun tak boleh. Itu tak boleh juga. Sekira-kira lah. Bila tengok air tu, nampak ini air tanah. Tu. Jadilah air tanah. Lepas tu Jirus air tanah ni waktu mana pun tak kisah. Nak jirusan pertama boleh, 2 boleh, 3 boleh, sampai yang ke-7 pun boleh. Tapi salah satu sahaja. Cumanya bila ditanya pada ulama mana lebih afdal, maka ulama kata yang pertama lah. Sebab apa yang pertama? Sebab lagi 6 jirusan akan hilangkan najis dan juga hilangkan tanah. Kalau membubuh yang ke-7, tak kena jirus lagi sebab tanah ada tu. Nampak? Biar bijak sikit. Kita tuang 6 air mutlak dulu. Lepas tu baru tuang yang ke-7 air tanah. Lepas tu kita biar elok bertanah-tanah situ. Tu kata ni apa benda? Nampak? Tu kata biar bijak. Nanti nak kena jiruh pula. Jadi biar ambil yang pertama. Jadi jirusan yang ke-6 lagi tu kan. Jadi dia menolak semua sekali. Air tanah tu sekali. Dia begitu. Tapi nak kena faham juga. Nak menyucikan najis mughalazah ni memang kena sentiasa ke macam mana? Kebetulan kita nampak ada anjing lalu kat tanah kita. Lepas tu kita nak kena basuh ke tanah tu. Tu soalan ni. Contoh, pernah sekali anak bawa kita tengah malam, kita terlanggar anjing. Mati anjing. Terpelanting habis. Kan? Jadi dekat plate kereta tu ada sikit bulu dia lah, macam darah di sikit-sikit je, tak banyak. Jadi nak kena basuh dengan air tanah ke tidak nombor plate kereta tu? Soalan. Sebab tu kita kena faham tujuan kita bersuci dulu. Kenapa kita bersuci tadi? Awal-awal kitab ni dia sebut apa? Untuk mengesahkan solat. Adakah kereta kita bawa masuk dalam masjid? Betul? Tapi ada tak kemungkinan jubah kita akan terkena nombor plate tu? Kalau andai kata boleh terkena, bersihkan, sebab takut kena baju jubah. Tu dia. Jadi bukan mesti semua nak kena suci. Dengan ni kalau anjing babi ni, tengok pada keadaan lah. Sebab yang kita nak sahkan ni semayang. Ada tak kena mengena dengan semayang? Atalah anjing dengan babi ni bergaduh sampai atas bumbung masjid. Nampak? Nak kena setu tak dengan basuh air tanah kat bumbung masjid? Tak perlulah, bukan nak semayang. Bumbung masjid tu bukan kita semayang atas tu. Maksud macam tu lah. Cuma kalau kita jijik nak bersihkan, bersih je lah. Kan? Tapi nak cerita ni, hukum nak mengesahkan solat. Cerita dia, tajuk utama dia sebenarnya solat. Nak mengesahkan semayang. Jadi, tengok pada keadaan itu. Kemudian lagi, jika tidak hilang najis itu, hingga beberapa kali, maka dikira sekali sahaja.
maka hendaklah ditambah 6 kali lagi. Dia begini, dia kena jirus air tu sampai najis tu hilang. Bila hilang dah najis tu hilang, barulah jirusan selepas tu baru dikira yang pertama. Jadi yang nak kira 7 ni masa bila? Selepas najis itu hilang baru kira. Faham tak? Maknanya jangan kira 7 tu tapi najis tepek lagi situ. Lepas tu biar. Tak suci lagi. Kena bersihkan dulu. Biar hilang, batu jirusan pertama baru dikira yang pertama. Lepas hilang tu, dah tarik dia dah hilang, kita pun jirus lagi. Tu baru yang pertama. Tu jirus lagi yang kedua sampai 7. Salah satunya campuran tanah. Barulah dikira suci. Jangan kira aku dah tuang 7 air dah, padahal tarik tepek lagi situ. Tak jadi. Najis mutawasitah. Bagi menyucikan sesuatu daripada najis mutawasitah itu, wajiblah dihilangkan rasanya dan warnanya dan baunya. Dibuang. Hilang rasa, warna dan bau. Kita kena cek 3 tu. Bukan atau tengok ulama berhati-hati dalam menulis. Atau lain dan lain. Sebab tu tujuan kita mengaji ilmu alat, biar beza ataf kan, dan juga atau, wa ataupun au kan. Sebab kalau atau artinya salah satu. Mana kalau hilang bau tapi warna ada lagi, tak apa, itu atau. Tapi dia sebut dan. Bila dan, 3-3 kena hilang. Rasa kena hilang, warna kena hilang, bau kena hilang. Kalau rasa ada, rasa hilang, warna hilang, tapi bau ada lagi, tak boleh, tak dikira suci lagi. Okey, tapi ustaz, saya dah sental habis dah, tak nak hilang. Contoh, baju dah sental tapi masih lagi. Syarat kata ulama, boleh dipakai untuk buat solat, tapi dengan syarat dia mestilah orang cakap apa, tinggal satu sifat saja daripada 3 ni. Maknanya sama ada rasanya dah hilang, bau dah hilang, cuma tinggal warna je, itu dimaaf. Sebab boleh jadi warnanya payah nak tanggal, dimaaf, dah dikira bersuci. Walaupun warnanya masih lagi ada, tapi syarat dia mesti dia sental sedaya dulu, mesti dibersihkan. Tapi bukan sampai sental hingga merosakkan. Merosakkan tak boleh, dalam Islam pun tak boleh merosakkan harta benda sekati kan. Tapi kita dah sental-sental, tak nak hilang kat warna, dibolehkan. Tapi dengan syarat bau dah tak ada, dia mesti tinggal satu sifat je, tak boleh 2 sifat. Contohnya warna ada, bau pun ada, yang tak ada rasa je, tak boleh lagi. Tu tak dimaaf. Kena, kalau yang tak boleh nak bersih dah, biar ada satu sifat je yang tinggal. Itu tak apa. Itu kata pandangan ulama, dikira dimaaf kerana sudah berusaha. Macam tangan kita kan, cuci-cuci najis, ada bau tarik lagi, kena ambil lah sabun ke apa, cuci lagi kan. Lepas tu tengok, kuning lagi kat kuku. Itu makan apa dah nak masuk-masuk kuning kuku. Yang ni tonyoh dah, tonyoh dengan habis apa semua, siang kertas pasir, tak jadi apa kak. Nampak? Duk kuning tu juga ada lagi. Itu dimaaf. Asalkan bau dah tak ada dah kan. Baik. Tidak mengapa jika tinggal warnanya. Itu kata warnanya tinggal, satu sifat, warnanya tinggal. Atau, dia kata atau, bukan dan. Mesti maknanya salah satu. Kalau tak warna tapi bau, bau tu ada lagi. Tapi cuci habis dah, ada lagi bau. Tapi dengan syarat yang payah hilang. Tapi mesti salah satu, bukan warna dan bau. Dia tak guna perkataan dan sini, hati-hati. Dia kata atau, sama ada warna atau bau, salah satu. Yang tak payah nak tinggal, maka dimaaf. Dan tidak dimaafkan jika tinggal warnanya atau baunya. Apa ni? Tadi kata boleh. Tidak mengapa jika tinggal warnanya atau baunya yang payah hilang. Yang kedua ni, dan tidak dimaaf jika tinggal warna dan baunya yang tidak payah hilang. Padahal dia boleh hilangkan warna dan bau, tapi dia tinggal. Tak boleh, itu tak dimaaf. Yang ni yang dah buat, tu tak hilang juga, tapi salah satu, itu dimaaf. Itu maksudnya. Dan jika tidak ada baginya rasa,
warna dan bau memadailah mengalirkan air pada tempat yang terkena najis itu. Jadi najis mutawasitah ni bila kita dah hilangkan ain dia, maknanya hilangkan warna, bau dan rasa, barulah kita jirus air. Jirusan air itu baru dikira menyucikan najis mutawasitah. Masa basuh dengan sabun tak dikira suci. Lepas tu tak boleh tinggal. Kita dah basuh dengan sabun apa semua, lepas tu kita tak jiruh dengan bilasan air, tak dikira suci. Dia kena jiruh dengan bilasan air. Bilasan air tu baru dipanggil menyucikan najis mutawasitah. Yang awal tadi dengan sabun tu, itu menghilangkan air najis. Menghilangkan air najis lain, menyucikan najis lain. Biar faham beza dia. Okey, baik. Soalan yang selalulah orang tanya, basuh baju dalam mesin basuh auto, tanda campur sekali kan? Kadang-kadang dalam tu ada spender ke apa ke, ataupun anak kita punya ke apa ke, ada najis masuk dalam tu. Kita pun buh kopiah serban pun dalam tu juga jubah, habis bercampur. Jadi macam mana? Air tu jadi, walaupun kita tak nampak dengan mata, tapi air tu dah menjadi air mutanajis, sebab air tu dah bercampur dengan najis, gabung sekali. Okey, baik. Kalau kaedah menghilangkan air najis, mungkin dia dah hilang. Kita lepas habis basuh baju, kita pun ambil bau tak ada bau najis, bau wangi. Tengok warna pun hilang, rasa pun tak ada. Okey, tapi itu baru dikira menghilangkan air najis, tapi belum lagi menyucikan. Jadi kena ambil balik baju tu, bilah air bagi dia mengalir. Sebab syarat membersihkan najis itu dengan mengalir air. Nak mengalir air daripada atas ke bawah biar dia turun. Lepas tu spin balik. Jadi payah sikit lah kan? Sebab tu kaedah yang terbaiknya, kata ulama, asingkan pakaian kotor dan pakaian bersih. Pakaian tu sebenarnya bersih, cuma kita tukar lah, takkan nak pakai seminggu. Nah, kita tukar-tukar lah. Jadi asingkan baldi dia. Ini untuk yang bahagian atas, yang ghalibnya pakaian tu payah nak terkena najis, sebab dia pakaian luar. Kopiah, takkan kopiah kena tahi? Celah macam mana kopiah kena tahi? Itu ponyoh gitu kopiah. Nampak kan? Kopiah jarang terkena tahi. Serban jarang, tudung jarang. Bahagian-bahagian luar ni satu bahagian. Ada pun bahagian dalam, spender dan sebagainya, itu satu bahagian. Jadi basuh yang najis-najis. Kemudian bila ada dua baldi, nak basuh mana dulu? Basuh yang tak ada najis dulu. Kan, basuh bagi clear. Kemudian yang kedua ni baru basuh kan, sebab nanti bekas dalam tu akan jadi bekas najis, bekas air mutanajis kan. Jadi yang kedua baru basuh. Jadi kalau air tu orang cakap apa, bercampur pun taklah sampai terkena kopiah jubah serban kita ni. Terkena bahagian spender gitu. Jadi kalau kita nak mengalir air pun yang spender tu je. Kan, mengalir air gitu. Kemudian barulah kita spin apa semua, jemur dan sebagainya. Kemudian mesin tu kena jirusan air, sebab khawatir takut ada tinggalan-tinggalan bekas air mutanajis yang melekat di bahagian bekas basuh tu, mesin basuh tu. Dia gitu. Itu jalan ihtiyatlah, berhati-hati. Sebab kita takut semayang kita ni terganggu. Itu yang kadang-kadang bila kita tak menjaga, semayang kita jadi tak ada khusyuk. Semayang kita jadi kurang cakap apa, lazat dia tu tak dapat. Sebab apa? Mungkin boleh jadi itulah pakaian kita syubhah. Mungkin ada campur benda yang kita ingatkan bersih dah, cumanya rupa-rupanya ada tercampur dengan barang-barang yang dikhawatiri terlekat najis di situ. Okey, boleh. Jadi itu bahagian najis. Ada apa-apa soalan setakat ni? Sekejap. Kat sini ada soalan tak? Sama ada soalan berkaitan najis kita ni ataupun soalan lain? Ya. Air wadi. Air wadi pun najis juga. Dia yang tak najis tu air mani. Sebab apa? Sebab apa dia jadi najis? Dia begini. Dalam saluran paip tu, paip.
Dalam paip tu, itu tempat lalunya air kencing. Air kencing confirm najis. Nah, jadi mana-mana yang lalu, maka ijtihad ulama takut-takut dia akan membawa bekas air kencing yang dalam paip tu. Bila dia keluar, mestilah dia melekat air kencing, tu yang jadi najis. Tapi kenapa air mani tak jadi najis? Sebab air mazi dah bersihkan laluan tu. Sebab tu kita kata tadi, sebelum keluar air mani, air mazi akan keluar dulu. Jadi bila air mazi keluar, dia dah lalu dah dekat lorong tu, kat paip tu, dia dah bawa dah bekas-bekas air kencing situ. Lepas tu bawa air mani keluar. Nah, jadi air mani tak terkena bekas air kencing. Yang terkena tu air mazi. Jadi sebab tu air mazi yang najis. Tapi walaupun air mani keluar tak najis, tapi tetap kena mandi juga. Mandi wajib. Dia kata tak najis boleh semayang. Nampak? Orang sebelah bau pelik. Bau macam mani. Jangan buat bengong gitu. Orang nak ceritanya najis tak najis je. Dia kata. Bukan kira ni. Kena terang betul-betul. Lagi dia salah faham. Ada satu sahabat kita, dia tanya apa hukum orang menunda-nunda solat kerana main game. Ni kawan tanya, bukan kita kena dengan siapa. Ada orang tanya apa hukum menunda-nundakan solat kerana main game. Okey, baik. Solat ni kita kena faham, dalam waktu solat dia ada terbahagi beberapa. Ada dipanggil waktu afdal, ada dipanggil waktu jawaz, ada dipanggil waktu karahah, ada dipanggil waktu tahrim. Waktu yang paling afdal, waktu yang paling awal. Masuk je waktu azan semayang, itu paling afdal, paling terbaik, pahala paling besar waktu tu. Kemudian ada waktu jawaz. Waktu jawaz selepas azan tapi dia lambatkan sikit. Contoh zuhur 1:30 tapi dia semayang zuhur pukul 2. Itu jawaz lagi. Harus. Kan? Boleh waktu tu semayang dan tak ada masalah. Cuma fadilat kuranglah sikit daripada orang yang semayang di awal waktu tadi. Kemudian dia ada waktu karahah. Waktu makruh dipanggil. Waktu makruh ni dia hampir hujung tapi belum hujung, hampir hujung. Sekira-kira maghrib 7 suku, dia semayang asar 6.45. Itu waktu karahah. Waktu makruh. Semayang sah dan tak dikira berdosa. Sebab dia tak tinggal semayang, dia tetap semayang. Cuma makin sikitlah pahalanya. Dan waktu tu tidak dipuji syarak. Allah tak suka. Tapi dia semayang. Kalau jangan Allah tak suka, alang-alang tak payah semayang. Lagi Allah tak suka. Lagi Allah benci. Jangan buat macam tu lah, semayang jugalah. Kan? Ataupun waktu tahrim. Waktu tu haram. Maknanya berdosa dia. Mana? Hujung sangat waktu. Tadi maghrib 7 suku, dia semayang asar kat pukul 7 atau 7.10. Semayang asar. Itu waktu tahrim. Kan haram, jadi tak payahlah. Tak, kena juga semayang. Meninggalkan semayang lagi haram. Tetap kena semayang, walaupun dia semayang boleh dosa. Walaupun semayang, kalau semayang boleh dosa, baik tak payah semayang, 2 kali dosa. Dosa kamu tinggal semayang, dosa langsung tak buat apa lah, dosa lagi besar lah. Tapi ni dia dah menyelesaikan semayang, maka dosa tinggal semayang tak kena. Tapi dia dosa mana? Dosa melambatkan semayang sehingga waktu hujung. Tu dipanggil waktu tahrim. Lepas tu tak boleh buat lebih kurang tak? Jadi soalan dia menunda-nandakan semayang sebab main game. Sebab ni ulama tak bicara sangat. Maknanya kata kamu lah nak sebab apa. Tapi ikut waktu tadi. Maknanya kalau kamu lambat-lambatkan semayang sebab main game, tapi dalam waktu jawaz, tak ada masalah lah. Harus lagi. Cumanya luput fadilat lah. Patut baik semayang awal waktu. Kamulah rugi. Itu saja. Tapi tak kena dosa. Walaupun kerana main game tadi. Dia kata, maaf, kerana main game pun tak apa. Dia kata. Tapi jawaz. Jangan sampai karahah dan haram dan tahrim tadi. Jangan sampai situ. Menunda-nunda main game sampai hujung. Dia kata, alang-alang kita jamak, kita boleh buat jamak ni sebab main game. Untuk mana belajar. Nampak? Tak ada jamak-jamak. Melainkan orang sakit dalam mazhab kita Syafi'i. Boleh, tapi orang je sebut itu jamak, sebenarnya dia bukan jamak, cuma kelakuannya macam jamak. Contoh dia sakit, payah nak mengambil wuduk dan sebagainya, nak bangun berkali-kali tu payah. Jadi dia dibenarkan semayang di hujung waktu dan awal waktu. Macam mana? Contohnya dia nak sekalikan semayang maghrib dengan isyak, dia lambatkan maghrib itu sekira-kira hampir isyak, supaya sekali saja ambil wuduk. Ambil wuduk sekali,
dia semayang maghrib kat katalah isyak 8.30, dia semayang maghrib 8.20. Habis semayang maghrib masuk isyak, terus dia semayang isyak, tak payah ambil uduk sekali lagi. Itu boleh bagi orang yang sakit. Dia panggil ruksah, kelonggaran bagi orang sakit. Orang yang sakit, yang tak sakit jangan. Orang yang sakit. Maka bila orang sakit tu semayang di hujung-hujung macam tu, maka dikira macam semayang awal waktu juga pahalanya. Sebab apa? Sebab dia sakit. Allah lebih tahu. Kan? Allah tahu. Itu boleh. Tapi kalau lain-lain tak boleh lah. Cumanya kalau iktikadnya dia menundakan semayang tadi sebab main game. Kalau iktikadnya kerana main game lebih utama daripada Allah, itu baru jadi berdosa. Tak jadi kafir lagi, tapi berdosa perbuatannya kerana melebihkan sesuatu yang lain daripada Allah. Tapi kalau iktikadnya game itulah segala-gala untuk dia, bukan Allah, baru kafir. Seperti ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan akidahnya rosak. Game yang ada pemujaan, itu tak payah bicara bab semayang dah, sebab game tu sendiri sesuatu yang haram di dalam dia. Lepas tu, jadi itu perkara-perkara. Sebaiknya orang yang benar-benar beriman, bolehlah nak main game, tapi tengok game tu macam mana. Ada tak unsur-unsur yang boleh merosakkan akidah? Kalau nak jaga lagi kita takwa, main game yang tak ada menedahkan aurat. Dalam game tu, Counter Strike tu, dia pakai tudung, nampak tutup aurat. Sebab walaupun gambar kartun tapi buka aurat, tak boleh juga. Mengata kartun, kata tak boleh. Sebab itu juga boleh menaikkan syahwat. Dikategorikan juga orang cakap apa, gambaran aurat. Walaupun itu bukan aurat sebenar, gambaran aurat, tak boleh kan. Jadi nak kalau main game, Islam tak larang sebenarnya main game, tapi ikut kaedah agama. Tengok. Lepas tu jangan melebih-lebih. Orang cakap main game ni hobi, kan. Hobi saja tak apa, kan. Gila main game. Gila main game tak apa lagi, jangan gila babi. Babi. Sampai tak peduli apa dah, sibuk dah. Anak zaman college dulu, ada orang dia jenis kuat main game ni, main game Dota. Memang sampai tak mandi, tak apa, dia makan Maggi. Semayang tak payah, tak cakap dah. Kelas pun tak pergi. Duduk depan komputer daripada pagi sampai ke malam. Tak beranjak. Ganjak sekejap je. Makan sambil makan Maggi main tu. Tak tahu dia suap pipi dia. Nampak? Allah, gila sangat. Tu baru panggil gila babi. Babi pun tak gila macam dia. Tu. Okey jadi itulah sedikit sebanyak pengertian kita tentang hal-hal najis ni tadi. Jadi bila kita faham dah berkaitan dengan hal-hal najis ni, kita jagalah supaya mengesahkan ibadat kita semayang ni. Kerana sayanglah kita semayang penat gak semayang ni, betul tak? Kan? Letih gak semayang. Lepas tu balik jumpa Allah kata tak ada semayang. Tak rasa menyesal. Nak balik ke bumi tak boleh lah. Tak ada dah semayang. Kenapa tak ada semayang? Sebab kita tidak menjaga. Sebab tu kata Habib Ali Zainal Abidin, kalau perasan dalam ayat Quran ataupun hadis, bila sebut solat, depan dia mesti ada perkataan qama. Sama ada dengan menggunakan fi'il amar ataupun fi'il mudhari' ke, tak kisahlah. Sama ada yuqimus solah atau aqimus solah, tapi mesti sebelum solat ada perkataan tu. Aqimu ke, yuqimu ke, mesti ada perkataan qama, maknanya mendirikan. Kenapa disebutkan mendirikan? Kenapa tak sebut solat aja, tapi didahulukan dengan perkataan mendiri? Kata Habib Ali Zainal Abidin, kerana sembahyang bukan sekira-kira sembahyang saja, tapi ada beberapa syarat-syarat untuk menyempurnakan sembahyang. Maka syarat tu mesti disempurnakan. Dengan menyempurnakan syarat itu dikira mendirikan sembahyang. Maka adalah pepatah Arab ataupun hukama, alim ulama mengatakan bahawa ramai orang sembahyang tapi tidak mendirikan sembahyang. Kita takut itu. Dia kata ramai orang sembahyang tapi tidak mendirikan sembahyang. Jadi orang yang tidak mendirikan sembahyang, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sembahyang. Mana yang sembahyang? Yang sembahyang saja, bukan mendirikan sembahyang. Betul ayat tu kata fawailul lil musallin. Jadi jaga betul-betul sembahyang, adab-adabnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sah batalnya, najis-najisnya, tu semua kena jaga insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu pada pagi ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana amalas solihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Wow.